Jadi surah ini dinamakan surah Al-Ghashiyah. Jadi macam kita sebut sebelum ni, antara sifat-sifat surah Makkiyah ini, dia banyak menyentuh aspek ketuhanan dan keimanan. Dia banyak mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritakan tentang kebesaran Allah dalam surah ni. Dia cerita tentang syurga, dia cerita tentang neraka, supaya manusia itu berfikir. Masya Allah, itu antara ciri-ciri surah Makkiyah ini. Dia banyak menyentuh aspek ketuhanan dan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Nawatu ta'alam wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhakir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hathana tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhil maradati wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi kita pada malam ini untuk kita sambung bacaan kitab tafsir kita. Jadi kita sampai kepada surah Al-Ghashiyah. Jadi seperti biasa, untuk mengambil keberkatan, kita akan baca bersama-sama surah Al-Ghashiyah ni. Yang ada Quran boleh buka muka surat 592. 592, insya-Allah. Setiap satu huruf yang kita baca dapat 10 hasanah, masya-Allah. Barakah, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. 592 surah Al-Ghashiyah. Jadi seperti biasa, saya baca satu ayat dan tuan-tuan ikut satu ayat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir.
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Ghashiyah. Biasa kita dengar imam baca dalam solat ataupun mungkin kita sendiri yang baca. Pertama sekali surah ini Makkiyah. Surah Makkiyah kita dah cerita sebelum ni. Surah Makkiyah ni maksudnya surah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah dinamakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan selepas hijrah dinamakan surah Madaniyah. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Ghashiyah. Jadi macam kita sebut sebelum ni, antara sifat-sifat surah Makkiyah ini, dia banyak menyentuh aspek ketuhanan dan keimanan. Dia banyak mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritakan tentang kebesaran Allah dalam surah ni. Dia cerita tentang syurga, dia cerita tentang neraka, supaya manusia itu berfikir. Masya Allah, itu antara ciri-ciri surah Makkiyah ini. Dia banyak menyentuh aspek ketuhanan dan keimanan. Jadi dinamakan surah Al-Ghashiyah ini mengambil daripada ayat yang pertama. Ayat pertama dia, hal ataka hadithul ghashiyah, adakah telah datang kepadamu wahai Muhammad cerita tentang Al-Ghashiyah? Adakah telah sampai, adakah kamu pernah dengar berita tentang Al-Ghashiyah? Al-Ghashiyah ni maksud dia apa? Perkara, benda yang menyelubungi. Benda yang menyelubungi. Kalau kita ambil satu kain, kita selubung apa? Kita selubung kereta kita ke? Kita balut kereta kita, kita selubung. Itu nama dia Al-Ghashiyah. Yughashir. Yughashir. Maksudnya dia menutup. Menutup. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Al-Ghashiyah ni? Benda yang menutup ini. Yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Al-Ghashiyah ini adalah salah satu nama hari kiamat. Kenapa dinamakan surah Al-Ghashiyah? Sebab pada hari kiamat tersebut, dia menutupi, maksud dia semua orang akan termasuk dalam dia. Tak ada siapa yang terlepas. Dia beriman ke? Dia tak beriman ke? Dia nak ke? Dia tak nak ke? Asalkan dia tu manusia, dia akan terlibat dengan hari kiamat nanti. Akan ada hari pembalasan. Akan ada pembalasan untuk dia. Sama tak kisah, tak ada seorang pun yang akan terlepas. Sebab itu dinamakan Al-Ghashiyah. Jadi salah satu nama hari kiamat itu Al-Ghashiyah. Hari kiamat ni dia ada banyak nama dia. Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, At-Tammah. Salah satu nama dia Al-Ghashiyah. Jadi dalam bahasa Arab, teknik dia, kaedah dia, sesuatu yang ada banyak nama, maksud dia bukan calang-calang lah. Dia satu benda yang hebat, satu benda yang serius dan satu benda yang hebat. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala ada 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak nama Allah. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak nama Nabi Muhammad. Ramai ulama yang menghimpunkan nama-nama Nabi Muhammad ni daripada Al-Quran dan hadis, ada banyak. Maka benda yang banyak nama ni maksud dia sesuatu yang besar. Begitu juga hari kiamat, dia ada banyak nama. Maksud dia hari kiamat tu bukan perkara yang boleh buat main. Bukan main-main punya perkara ni. Hari kiamat ni benda yang serius, yang suatu kejadian yang sangat besar, yang semua orang akan merasa. Kita akan merasa pada hari kiamat nanti, kita akan lihat. Itu dia. Hal ataka hadithul ghashiyah, adakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad berita tentang Al-Ghashiyah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, pada hari tersebut ada wajah-wajah yang tertunduk hina. Khashi'ah. Khashi'ah ni khusyuk, daripada khusyuk kan, kita solat khusyuk kan. Kalau kita, kenapa kita solat khusyuk? Solat khusyuk ni macam mana? Khusyuk kita tunduk.
Itu solat khusyuk yang kita tunduk dan kita orang kata merenung, kita sedarnya kita ni di hadapan Allah tertunduk hina. Sebab tu dinamakan solat khusyuk. Khusyuk ni tunduk dan hina kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita semayang main-main berangan sana sini, itu bukan khusyuk kan. Khusyuk ni apa? Khusyuk ni dia tunduk dan hina. Itu wujuhun yauma idzin khasyiah, ada wajah-wajah yang pada hari tersebut tertunduk hina. Masya-Allah. Amilatun nasibah, mereka penat beramal di dunia tetapi sia-sia usaha mereka di akhirat. Masya-Allah. Sia-sia usaha mereka di akhirat. Mereka penat di dunia, maksud dia mereka penat, tetapi mereka penatkan diri mereka dalam perkara yang tak sepatutnya. Subhanallah. Mereka dunia dulu penat mengejar sesuatu yang akhirnya hilang begitu sahaja, ditinggalkan. Mereka penat mengejar sesuatu yang akhirnya jadi milik orang lain, dan bila balik ke akhirat kosong, tak ada harta. Subhanallah. Amilatun nasibah, mereka ni yang tertunduk hina. Mereka penat di dunia dulu, mereka usaha keras, rajin, keluar awal pagi, matahari belum keluar lagi dia dah keluar dah. Matahari dah tenggelam, dia tak balik rumah lagi. Penat siang malam, tapi yang dia usahakan itu bukanlah benda yang dia boleh bawa sampai ke akhirat. Subhanallah. Lebih malang lagi kalau yang dia buat itu adalah perkara yang haram. Masya-Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia tengok Ruhban ni pendeta lah, pendeta agama tu, ahli kitab ni. Maka dia tengok pendeta ni, ya Allah, ibadah je penat, ya. Tetapi sayangnya agama dia tu bukanlah agama yang betul. Inna dina indallahil Islam, agama yang betul hanya Islam, selain Islam sumur tertolak. Subhanallah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ni dia tengok satu orang pendeta ni beramal dengan dia punya amalan dia, agama dia lah, dia beramal dia bukan senang, susah-susah. Dia sampai tak kahwin. Dia sampai mungkin ada agama yang dia punya ni sampai botakkan kepala dia, sampai tak kahwin, sampai tak nak pakai baju ni, tak nak makan makanan berdarah, tak nak, susah, mujahadah dia. Tetapi sayangnya apa yang dia buat itu sia-sia. Subhanallah. Kerana bukan jalan yang betul. Maka Sayyidina Umar menangis. Tengok Sayyidina Umar kata apa? Aku kesian tengok dia ni penat. Dia punya semayang dia tu, dia punya ibadah dia tu bukannya senang-senang, susah-susah. Tapi sayangnya semuanya sia-sia sebab itu bukan agama yang betul. Menangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Mereka ni orang-orang yang penat. Tetapi malangnya penat dia itu bukanlah perkara yang sepatutnya. Masya-Allah. Jadi kita hari ni penat, kita kejar apa? Penat kita apa yang kita usahakan. Penat kita tu adakah penat yang ada pahala yang boleh kita bawa sampai ke akhirat, ataupun penat kita itu sia-sia sahaja, dekat akhirat tangan kosong. Subhanallah. Jadi boleh fikirkan masing-masing. Amilatun nasibah ni orang-orang yang tertunduk hina. Di dunia dulu mungkin dia VIP. Di dunia dulu mungkin dia VVIP. Di dunia dulu mungkin dia banyak pengikut. Di dunia dulu mungkin dia disanjung-sanjung. Tetapi malangnya dekat akhirat, amilatun nasibah wujuhun yawma idzin khasyah, tertunduk hina. Subhanallah. Ya. Hari ni ke atas dunia kan kita tengok ada orang yang pangkat tinggi, ada orang yang pangkat rendah. Ada orang yang bila datang disambut, ada orang yang dah datang tak disambut pun. Ada orang yang dia nak pergi tu diiringi pemergian dia. Ada orang kata datang tak diundang. Datang pun tak diundang, pergi tak tahulah apa kan. Datang tak diundang, pergi pun tak dihantar. Itu pangkat di dunia. Yang kita tengok ada orang yang jalan dia biasa saja, tapi ada orang yang dia ada escort, diiringi. Ini pangkat di dunia, tapi dekat akhirat besok akan dirombak semula pangkat-pangkat ni. Subhanallah. Dekat akhirat besok ada VIP. Di akhirat besok ada VVIP. Di akhirat besok ada orang yang jalannya di escort dengan para malaikat, yang dihampar dengan pemadani kan, hamparan daripada syurga. Ada. Dekat akhirat besok ada orang yang pangkat tinggi, pangkat rendah, VVIP, tapi dia bukan berdasarkan pangkat atas dunia ni. Dia berdasarkan amalan. Siapa yang amalannya hebat banyak atas dunia ni, dekat akhirat besok dialah VVIP. Walaupun di dunia ni dia tak terkenal, tapi dekat akhirat besok masya-Allah dia akan dilayan. Subhanallah. Tapi orang yang dekat atas dunia ni tidak mentaati perintah Allah,
maka dekat akhirat besok tak adalah VVIP-nya tu. Tetapi wujuhun yauma idzin khasyiah, tertunduk hina. Ayat keempat, tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Masya Allah, sangat panas. Neraka yang panas, sangat panas. Kalau panas bahasa Arab har, kan, panas kan. Kalau orang Arab kan dia nak minum air, har jiddan, dia kata panas ni tak boleh minum ni, har kan. Tapi kalau hamiyah, hami kan, hama kan, itu maksud dia sangat panas, bahang. Dia punya tu membahang panas dia tu, subhanallah, membahang kan. Kalau orang Arab, kalau hari yang hama kan, maksud dia hama ni, maksud dia panas tu bahang sampai muka kita pun rasa kembang kan, panas betul kan. Hari tu dia kata yom hami jiddan, dia kata hari ni Masya Allah panas terik betul. Itu Allah kata neraka ni tasla naran hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang panas membakar. Ya Allah. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum daripada mata air yang aniyah. Aniyah ni mutanahiyah fil hararah, maksud dia melampau kepanasan dia. Mereka diberi minum air yang melampau kepanasannya, na'udzubillah, dalam neraka besok. Kalau dikatakan ahli tafsir mengatakan apa, law waqat minha qatrah ala jibali dunya ladzabat, kalaulah setitis sahaja air neraka itu, air yang diberi minum kepada ahli neraka itu, setitik aja jatuh atas dunia ni, atas gunung, nescaya gunung akan hancur. Nescaya gunung akan hancur. Masya Allah, berapa dahsyatnya minuman yang diberi kepada ahli neraka ni. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak diberi makan melainkan dhari'. Dhari' ni kalau dekat dunia ni buah berduri. Buah yang sangat berduri-duri. Dekat padang pasir ni ada sejenis buah yang berduri-duri, dhari'. Tapi dekat neraka besok bukanlah begitu rupanya. Dekat akhirat besok dia satu yang di luar imagine. Kita tak boleh nak imagine macam mana keadaan dalam neraka pun, kita tak boleh nak imagine, dalam syurga pun tak boleh nak imagine. Itu cuma gambaran aja. Buah yang berduri, Masya Allah, ya, buah berduri. Jadi itu dia dalam neraka besok. Ahli neraka ini tidak diberi makan, tidak diberi makan, sehingga kan kelaparan mereka itu dah menyamai macam mana nak kata, dia kata kat sini ya'dil indahum, dia kata keperitan, kelaparan ahli neraka tu sama peritnya dengan azab api neraka itu. Ahli neraka besok dia tak akan diberi makan, dia akan dibiarkan lapar selapar-laparnya sampai mereka rasa lapar tu sama peritnya dengan panas api yang membakar diorang tu, dah rasa perit dah. Tapi kelaparan mereka tu pun sama kuat, sama dahsyat. Begitu dibiarkan ahli neraka ni lapar, maka mereka akan menjerit minta makanan. Yastaghithun, maka mereka menjerit, tolong kami lapar, tolong kami lapar. Ni dalam neraka besok, menjerit-jerit minta makanan, tolong kami lapar, kami lapar. Dibiarkan mereka menjerit-jerit, kemudian sampailah satu tahap Allah kata nak makan, dah beri mereka makan ni apa, dhari', buah berduri. Ahli neraka ni mereka nampak dah buah ni buah yang berduri-duri, buah yang berduri-duri. Mereka tahu buah ni tak boleh nak makan, tapi disebabkan terlalu lapar ahli neraka ni, dia telan juga. Walaupun dia tahu buah tu berduri-duri, dia ambil, ditelan juga buah tu. Dia telan buah tu, dan apabila ditelan, apa jadi? Melekat dekat tekak. Melekat dekat tekak. Kemudian mereka teringat yang atas dunia dulu, kalau tercekik cari air minum. Mereka teringat, duk tercekik, seksa tak tuan-tuan kalau tercekik kan, tak boleh bernafas. Tercekik jangan buat main kan, boleh meninggal dunia. Apa orang meninggal dunia sebab tercekik kan. Kalau orang tercekik kan ada teknik kan, peluk daripada belakang, tekan sini kan, supaya melompat balik keluar benda tercekik kan. Tercekik boleh meninggal dunia kan. Maka mereka seksa tercekik kan, maka diminta air.
Mereka minta air tetapi tidak diberi air. Mereka minta air tetapi tidak diberi air selama 1000 tahun. Alfasanatin. Bayangkan, 1000 tahun menjerit minta air. Air cekik lekat dengan seksa ni. Buah ni berduri-duri, pedih tekak ni. Ya Allah, hai tuan-tuan, kan? Buah berduri-duri. Duri dan neraka pula tu, tak boleh kita nak bayangkan, bukan buah duri kat dunia, kan? Buah minum cekik, sakit, pedih, minta air 1000 tahun, menjerit-jerit air sampai pecah anak tekak. Minta air 1000 tahun, menjerit minta air. Akhirnya diberikan ainun aniyah, air yang sangat panas itu, ya? Diberi air yang menggelegak-gelegak, air api neraka yang menggelegak tu, dan mereka nampak memang air ni menggelegak, dan mereka tahu ini kalau minum memang seksa, memang menggelegak-gelegak, tak boleh nak minum. Tapi disebabkan mereka tak tahan tercekik buah durian itu, maka diambil juga air ni. Dan buah air ni yang menggelegak ni, bila diambil, dia dekat muka dia, belum minum lagi, baru ambil dekat dengan muka je, panasnya air menggelegak ni sampai kulit muka mereka ni cair, jatuh kulit-kulit muka ni. Ya, Masya Allah, jatuh kulit-kulit muka ni jatuh, kan? Tinggal tengkorak aja, tinggal tulang aja, belum minum lagi, punya kepanasan air tu. Maka agak-agak lah kalau kita, kan, kalau kita dah tahu air macam tu, kita nak minum ke? Ya, punya panas macam tu. Ahli neraka ni dia tahu panas air ni, tapi disebabkan mereka tak tahan, 1000 tahun dah tercekik, dah 1000 tahun tercekik, akhirnya mereka minum juga, togok juga walaupun air itu meledak. Dan apa jadi? Akhirnya bila mereka minum air itu, masuk air itu ke dalam perut mereka, pecah perut mereka, ahli neraka ni, ya Allah, ya, pecah perut mereka. Tapi malangnya tak mati. Itu yang seksa dan neraka ni, dia tak mati. Kalau dekat dunia kita tengok orang yang aksiden teruk lah, sadis lah, kita tengok orang yang kemalangan hancur apa macam, tapi dia sebenarnya sakit dia tu ketika sebelum nyawa dia keluar je. Nah, tapi bila dia dah nyawa dia dah keluar daripada jasad dia, dia dah tak rasa sakit dah. Jasad dia teruk macam mana pun, mati tu selesai, tamat, kan? Maksud dia, kita tengok orang aksiden teruk-teruk apa semua ke, nyawa dah bercerai daripada jasad dia, dia dah tak sakit dah. Dia sakit tu sekejap aja, masa mula-mula nyawa baru belum keluar daripada jasad dia. Bila nyawa dah keluar daripada jasad, badan dah tak ada roh, dah tak ada rasa sakit, mati. Tapi ahli neraka tak ada mati, sebab mati itu adalah perkara yang sangat diinginkan oleh ahli neraka. Masya Allah, mati adalah perkara yang sangat diinginkan oleh ahli neraka. Ahli neraka ni dia tak minta masuk syurga, dia minta satu je, biarlah kami mati. Tapi tak mati, ya Allah. Mereka sanggup mati, kan? Biarlah kami mati, teruk sangat macam ni, biar mati lagi bagus. Kat dunia, kan, dia teringat kalau mati habis, kan? Tapi kat akhirat tak ada mati, dan neraka dia tak ada mati. Kalau dia minum air tu, pecah perut dia, jadi elok balik, sambung balik azab dia. Ahli neraka ni, na'udzubillah, jasad ahli neraka sengaja dibesarkan supaya biar dia rasa azab tu seksa lebih. Diceritakan dalam hadis, gigi ahli neraka, giginya saja sebesar gunung Uhud. Gigi je saja sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, kalau tuan-tuan kita pergi Mekah ke, kita pergi apa orang kata, pergi haji ke, pergi umrah ke, kita ziarah gunung Uhud ni. Gunung Uhud tu bukan seketul aja. Kadang-kadang ada orang panjat yang bukit kecil tu, kan, itu bukit kecil tu bukan gunung Uhud, itu bukit pemanah Jabal Rumah. Yang gunung Uhud tu yang belakang tu yang besar tu, dan dia bukan satu tu je, dia banjaran, kan, banjaran kadang-kadang. Satu banjaran tu semua tu adalah Uhud. Ahli neraka ni gigi dia sebatang aja besar gunung Uhud tu, besar banjaran Uhud. Jadi tubuhnya besar mana agaknya. Dia diceritakan bahawa sengaja ahli neraka ni dibesarkan supaya kulit dia ni lebih banyak, lebih luas, dibakar dengan api, biar dia rasa seksa tu lebih maksimum, biar dia rasa seksa, azab yang pedih, yang tahap maksimum neraka. Ya Allah, sebab tu Imam Syafi'i kata apa, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku ni ya Allah taklah layak masuk syurga firdaus, wala aqwa ala naril jahimi, tetapi ya Allah aku tak mampu nak masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Dia kata Imam Syafi'i, kan, sebab tak ada siapa tuan-tuan yang sanggup merasai seksa api neraka ni, ya Allah, tak ada siapa yang sanggup. Atas dunia ni boleh cakap main-main lah,
Atas dunia ni boleh cakap main-main lah, boleh benda tak nampak kan, benda tak nampak kan, bolehlah cakap main-main, tak apalah, kita sabar je lah apa semua. Tapi dekat akhirat besok, ya Allah, tak ada siapa yang sanggup masuk dalam api neraka. Jadi itu dia, ya, seksanya ahli neraka ni. Dia beri makan doreng itu sampai tercekik, kemudian tusqa min ainin aniyah, diberi minum air yang melampau kepanasannya. Laisa lahum ta'amun illa min dorek. Sebab apa? Sebab mereka tak ada makanan melainkan dorek aja. Buah yang berduri tadi yang kita cerita tadi tu kan. Orang-orang musyrikin bila dia dengar ayat ini diturunkan, tak takut pun. Ya, subhanallah. Sebab itu ahli neraka ni antara sifatnya adalah kat dunia ni mereka tak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu sifat ahli syurga. Subhanallah. Ya? Takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah atas dunia ni, siapa yang dia ada rasa takut kepada Allah, itu khabar baik, itu petanda sifat ahli syurga. Itu yang pelik. Ulama kita kata ajaib, pelik lah. Sepatutnya orang yang buat maksiat, dia yang takut kepada Allah. Dan orang yang beribadah, kalau ikut logik, dia beribadah, sepatutnya tak takut kepada Allah. Tapi memang terbalik. Sunnatullah di atas dunia ni, ahli maksiat, walaupun dia buat maksiat, dia tak takut kepada Allah, dia tak takut kepada Tuhan. Tapi ahli syurga atas dunia ni, walaupun dia beribadah, tapi dia masih takut kepada Allah. Contohnya kita semayang tadi. Kalau kita semayang kan, bila imam bagi salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa zikir yang first kali kita baca lepas semayang? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Kita istighfar 3 kali. Itu memang Nabi SAW kan, Nabi lepas semayang Nabi istighfar. Jadi ulama kata, kenapa kena istighfar? Kita bukan buat dosa, betul tak? Kalau logiknya, kita baru lepas buat apa? Kita baru semayang kan? Jadi sepatutnya kalau logiknya lepas semayang, Alhamdulillah lah, Alhamdulillah kita dah semayang. Yang istighfar ni sepatutnya orang yang lepas ibadah ke orang yang lepas buat maksiat yang kena istighfar ni? Kalau ikut logik lah sepatutnya yang buat maksiat kena istighfar, yang lepas buat ibadah Alhamdulillah, syukur. Tapi tidak. Nabi SAW lepas semayang ibadah, tapi Astaghfirullahaladzim, masih takut, masih minta ampun daripada Allah. Sebab itu orang yang banyak istighfar, minta ampun daripada Allah, itu sifat ahli syurga. Orang yang ahli syurga ni sifat dia takut kepada Allah. Orang yang kalau tak ada rasa takut kepada Allah, na'udzubillah, ni itu tanda-tanda ahli neraka, na'udzubillah. Jadi bahaya tuan-tuan. Sebab tu ulama kata sangat ajib kan. Maksud dia yang berlaku atas dunia ni adalah bercanggah daripada logik kita. Orang yang buat maksiat, dia tak takut kepada Allah. Tapi orang yang beribadah, dialah orang yang takut kepada Allah. Masya Allah. Jadi nak ceritanya apa? Nak cerita ayat ni bila diturunkan, kita ngeri tak tuan-tuan dengar tadi kisah neraka tadi, ngeri kan? Tapi bila Nabi SAW baca ayat ni kepada kaum kufar, kaum orang-orang kafir musyrikin daripada kaum Quraisy ini, mereka gelak aja. Mereka kata, Allah makan buah dorek, buah berduri, apalah sangat, dong kata. Dia kata, kita tengok unta-unta kita makan kunyah elok je buah berduri ni kat padang pasir, gemuk juga unta kita. Macam tu dia boleh jawab. Subhanallah. Sebab itu orang yang keras hatinya, ceritalah kisah neraka apa pun, tak ada kesan kan? Tak ada kesan. Itu tanda hati dah keras, itu tanda hati dah hitam. Kalau orang yang hati dah keras, hati hitam, bawalah cerita neraka macam mana pun, tak ada apa bagi dia, tak ada kisah. Dengar ceritalah kubur ke, azab ular lah apa ke, tak ada apa. Dia buat tak tahu aja. Subhanallah, tanda hati dah keras. Jadi bila Nabi SAW baca ayat ni kepada orang-orang musyrikin, mereka gelak aja. Mereka kata, apalah sangat makan buah berduri, kita tengok unta-unta kita makan buah berduri itu pun elok, gemuk aja. Mereka kata, subhanallah, macam tu dia boleh buat lawak begitu orang musyrikin ni. Nabi yang baca tu, ya. Nabi bagi baca ayat Quran pun digelakkan oleh orang, tak diterima. Apalagi kita, kalau kita bagi nasihat orang tak nak terima, jangan marahlah tuan-tuan. Jangan sedihlah. Kita ni siapa? Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran kan, Nabi sendiri kan, yang sampaikan itu pun orang gelak, orang tak terima, apatah lagi kita. Kalau kita dah bagi nasihat, orang tak nak terima, kita forward message, orang tak nak terima, kita dah cakap, orang tak nak terima, apalah sangat, siapalah kita ni kan. Sedangkan Nabi pun orang boleh gelakkan. Subhanallah. Maka bila mereka kata macam tu, mereka kata, alah apalah sangat, unta kita pun boleh makan buah berduri ni, elok je gemuk. Allah turunkan ayat,
Yang ketujuh, la yusminu wa la yughni min ju'. Allah kata tak. Allah kata buah dorek dalam neraka tu tak sama macam buah berduri kamu tengok kat padang pasir tu. Allah kata buah berduri dalam neraka ni la yusminu, dia tak akan gemuk makan. Ya, kalau buah berduri atas dunia kamu tengok unta kamu makan gemuk, tapi buah berduri dalam neraka tu dia tak akan gemuk. La yusminu, tidak akan menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak akan menghilangkan kelaparan. Ya, sikit pun kelaparan ahli neraka tu tidak berkurangan. Taklah sanggup mereka telan buah berduri itu sebab terlalu lapar sangat. Minum air yang menggelegak sampai cair muka dia, jatuh dari daging semua. Minum juga sampai pecah perut dia. Malangnya lapar mereka sikit pun tidak berkurangan. Sikit pun tak kurang rasa lapar mereka tu. Masya Allah. La yusminu wa la yughni min ju'. Allah kata buah berduri dalam neraka tu dia tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan kelaparan. Itu Allah cerita tentang kisah dalam neraka. Kemudian Allah ceritakan kisah syurga. Ayat yang seterusnya Allah ceritakan tentang syurga. Dalam Quran, bila Allah Subhanahu, kebiasaannya bila Allah Ta'ala ceritakan tentang syurga, Allah akan cerita juga tentang ahli neraka. Bila Allah cerita tentang neraka, Allah cerita juga tentang syurga, supaya dia ada balance. Al-khawf war-raja, rasa harap nak masuk syurga tu, rasa pengharapan pun ada, rasa takut pun ada. Al-khawf war-raja, supaya kita ada dua-dua sifat. Jangan kita zon selesa, oh saya ni memang syurga dah, takkanlah saya masuk neraka. Saya ni ahli masjid, jemaah masjid, semayang, baca Quran, takkanlah saya ni masuk neraka lagi. Mustahil lah, tak logik lah saya ni boleh masuk neraka lagi. Tak mau. Ya, itu orang yang tertipu. Orang yang tertipu dengan amal ibadahnya. Ya. Dan kita tak nak juga rasa khauf, takut sahaja. Saya ni ustaz, dosa saya banyak ustaz, dengan saya ni memang neraka lah tempat saya ni. Macam mana Allah boleh ampunkan dosa saya? Dosa ni teruk sangat ustaz, dengan takkan mungkin lah, mustahil lah Allah boleh ampunkan dosa saya. Itu pun tak mau, itu pun salah kan. Bahkan menganggap Allah tidak boleh mengampunkan dosa dia, itu pun satu dosa. Subhanallah. Seolah-olah dia merendah-rendahkan Allah. Subhanallah. Jadi yang kena ada kepada kita al-khauf war-raja. Rasa takut pun kena ada, ya, rasa takut pun kena ada, takut neraka pun ada, dan rasa harap nak masuk syurga pun kena ada. Ya, rasa pengharapan nak masuk syurga pun kena ada. Ya, jadi dua-dua kena ada. Kalau para ulama kita mereka memberi sedikit tafsilan, maksud dia penjelasan, dia kata apa? Waktu kita memang dua-dua kena ada, tapi waktu kita sihat walafiat begini, yang perlu kita lebihkan adalah rasa takut, supaya menghalang kita daripada buat maksiat. Kan salah satu doa tu apa? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, kurniakanlah aku ya Allah rasa takut yang akan menghalang aku daripada berbuat maksiat. Kan ulama kata waktu kita sihat walafiat, rasa takut tu mesti lebih sikit, dan waktu dah sakit terlantar, rasa rojak itu, pengharapan itu mesti yang melebihi, mengatasi. Subhanallah. Waktu kita dah sakit terlantar atas katil, maka rasa pengharapan mesti lebih daripada al-khauf. Tapi dua-dua mesti kena ada. Sebab tu Allah cerita, bila Allah dah cerita tentang neraka, Allah cerita juga tentang syurga. Allah kata apa? Wujuhun yawma idzin na'imah. Dan ada juga wajah-wajah yang pada hari tersebut penuh nikmat. Subhanallah, na'imah, penuh nikmat. Muka-muka yang kita lihat mereka ni bahagia, tersenyum, riang gembira. Masya Allah, ada. Allah kata pada hari kiamat nanti kamu akan tengok memang ada orang-orang yang tersenyum riang. Sebab apa? Sebab mereka nampak pahala, ganjaran yang mereka buat atas dunia ni semua dah nampak dah. Atas dunia ni semayang, tak nampak pahala pun. Datang masjid, tak nampak pun pahala. Masuk duit dalam tabung, tak nampak pun pahala. Dengar kuliah, dengar hadir majlis ilmu, tak nampak pun pahala. Ambil Quran baca, tak nampak pun pahalanya. Mana pahalanya? Tak nampak atas dunia. Tapi besok dekat akhirat, nah ini pahala dia. Masya Allah, pahala semayang,
pahala datang masjid, pahala bersedekah, pahala baca Quran, hadir majlis ilmu, tolong orang, bantu, macam-macam pahala semua dia nampak depan mata dia. Oh, tersenyum lebar. Macam orang baru dapat bonus kan. Orang dapat bonus kan, ada tak dapat bonus balik muka sedih? Tak ada kan. Kalau dapat bonus kan, oh balik muka senyum sampai ke telinga. Macam tu Allah kata ada dekat akhirat besok, wujuhun yauma idzin na'imah. Kamu akan tengok memang ada orang-orang yang penuh nikmat, wajah mereka tersenyum lebar, masya-Allah, dekat akhirat besok. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dari kalangan mereka, amin. Nabi SAW bila baca tentang ayat neraka, tentang azab neraka, Nabi akan doa, ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta berlindung daripada kemurkaanmu ya Allah, dan minta berlindung daripada siksa neraka. Nabi SAW respon kepada ayat Quran. Bila Nabi baca tentang neraka, Nabi akan doa, ya Allah, janganlah jadikan aku dari kalangan mereka. Nabi bila Nabi baca tentang ayat syurga, Nabi akan minta syurga. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon keridhaanmu ya Allah, aku minta syurgamu ya Allah. Nabi minta. Jadi respon kepada ayat Al-Quran. Sebab itu kita juga bila baca ayat tentang syurga, disunatkan kepada kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka ni, ahli syurga yang engkau ceritakan ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka. Dan bila kita baca ayat tentang neraka, kita juga doa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah daripada siksa neraka yang engkau sebut ni ya Allah. Macam tu kita juga dituntut untuk respon ayat Quran ini, bukan sekadar kita macam baca surat khabar saja kan. Itu dia. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah yang penuh nikmat pada hari kiamat besok. Li sa'yiha radiyah. Mereka berpuas hati terhadap usaha mereka. Masya-Allah. Li sa'yiha radiyah. Mereka berpuas hati terhadap usaha mereka atas dunia dulu. Bila balik ke akhirat, mereka kata, oh masya-Allah, berbaloilah kita dunia dulu, kita sabar sekejap kat dunia dulu. Berbaloi dekat dunia dulu kita taat perintah Allah. Berbaloi dekat dunia dulu kita datang masjid, kita sembahyang, kita hadir majlis ilmu, kita sedekah, kita infak, kita wakaf, kita jaga halal haram, kita jaga perintah Allah. Berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Subhanallah. Li sa'yiha radiyah. Allah cerita pada kita. Allah cerita ada orang-orang yang dia akan berpuas hati terhadap usaha mereka. Jadi Allah cerita ni bukan sekadar cerita saja, bukan just orang kata apa, for your information aja kan. Kita tulis message kan, FYI, for your information. Ini bukan Allah cerita kepada kita just for your information saja. Tidak. Bukan Allah cerita saja. Bukan. Allah cerita tentang ahli syurga, supaya ini sifat-sifat ahli syurga besok. Sekarang ni kamu usahalah supaya kamu pun tergolong di kalangan mereka. Aku dah cerita kepada kamu keadaan ahli neraka ni teruk, supaya kamu kat dunia ni beringatlah. Jangan sampai kat akhirat besok kamu tergolong dalam ahli neraka. Kalau dekat akhirat besok tergolong juga, masuk juga dalam kalangan ahli neraka, Allah akan kata, kat dunia dulu saya dah cerita kepada kamu kan, saya dah cerita awal dah. Kenapa pilih juga jalan nak menuju ke neraka tu? Kenapa? Saya dah cerita dah jalan, aku dah cerita kepada kamu jalan nak menuju syurga ni begini. Kenapa kamu tak ikut? Maka jangan salahkan sesiapa. Fala yalumanna illa nafsahu. Jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Allah dah cerita dah jalan ke syurga macam gini, jalan ke neraka begini. Terpulanglah tuan-tuan nak ikut jalan yang mana. Subhanallah. Itu Allah cerita, maka Allah dah cerita kan. Li sa'yiha radiyah. Ada orang-orang yang berpuas hati terhadap usaha mereka. Fi jannatin 'aliyah. Mereka duduk di syurga yang tinggi. Subhanallah. Fi jannatin 'aliyah. Mereka duduk di syurga yang tinggi. 'Aliyah. Dia tinggilah. Kalau neraka ni di bawah, menjunam ke bawah kan. Kalau syurga ni dia tinggi, tingkatan-tingkatan dia ke atas kan. Subhanallah. Kita kalau hari ni, kalau bangunan tinggi tu kita kira mewah lah, hebat lah kan. Syurga tu dia tinggi tingkatan-tingkatan dia. Subhanallah. Syurga ni dia ada banyak tingkatan, dia ada banyak grade, dia ada banyak level. Syurga ni, syurga grade yang paling tinggi sekali namanya Firdaus. Syurga Firdaus. Syurga Firdaus itu pun sendiri pun ada banyak tingkatan dia.
yang paling tinggi sekali adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi atas sekali, syurga yang paling besar, Firdaus yang paling tinggi sekali, itu adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu dia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Okey. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada dalam syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengar perkara yang sia-sia di dalam syurga itu. Kita hari ni kalau kita senyap kan, cuba kita dengar apa bunyi yang kita dengar. Kita dengar bunyi kipas, kita dengar bunyi aircon. Kalau dekat luar kita dengar bunyi motor merempit kan, kita dengar bunyi kereta, dengar bunyi lori. Jadi bunyi-bunyi yang tidak menggembirakan kita ni, yang kita tak nak dengar, banyak dia masuk juga dalam telinga kita. Tapi dalam syurga dia tak ada. La tasma'u fiha laghiyah. Di dalam syurga langsung tak ada bunyi-bunyi yang sia-sia. Semuanya bunyi yang seronok. Sehingga kan diceritakan bunyi daun-daun bergeseran dalam syurga pun akan mengeluarkan bunyi muzik yang sangat indah, yang tak ada muzik atas dunia boleh lawan. Apa? Bunyi daun dalam syurga aja, pokok-pokok gesek aja, itu baru bunyi daun-daun aja. Ya, belum lagi bunyi betul-betul nyanyian yang dinyanyikan dalam syurga tu, belum lagi, baru bunyi daun-daun. Jadi kalau kita makan dekat hotel kan, mewah-mewah kan, sambil makan tu kan ada bunyi, ada background, ada bunyi-bunyi muzik yang slow kan, macam tu kan, dia naikkan mood kita. Macam tu dalam syurga, dia ada muzik-muzik dia background kan, syurga. Subhanallah, ni cerita betul-betul ya. Dan muzik dalam syurga tak ada muzik atas dunia boleh lawan. Dan tak ada muzik atas dunia boleh lawan. Sedapnya muzik dalam syurga ni, la tasma'u fiha laghiyah, tak akan kamu dengar dalam syurga itu bunyi yang laghiyah, bunyi yang sia-sia, tak akan ada dalam syurga. Semuanya bunyi-bunyi yang sedap, muzik-muzik dengan background yang sedap. Masya-Allah. Fiha ainun jariyah, di dalam syurga itu ada air sungai yang mengalir. Masya-Allah, air sungai yang mengalir. Hari ni kalau kita pergi bercuti kan, cari resort yang dekat dengan sungai, ada air terjun kan, seronok kan tengok kan. Cari resort yang tepi sungai, terjun, ataupun tepi laut ke, kita tengok seronok kan. Ataupun dekat rumah kita buat ada kolam ikan, ada air pancut lah, bunyi-bunyi air, seronok kita kat rumah, kita rasa tenang aja dengar bunyi air. Memang itu nikmat kan, dengan bunyi air itu memang bawa ketenangan. Dalam syurga tu sendiri, subhanallah, ada air-air yang mengalir. Bayangkanlah resort mana yang paling cantik atas dunia ni pun tak boleh lawan dalam syurga. Kecantikan dalam syurga ni tak boleh lawan. Hotel mana ke yang paling cantik dalam dunia pun tak boleh lawan cantiknya, mahligai view pemandangan yang Allah Allah letakkan dalam syurga itu. Ada sungai-sungai yang mengalir, subhanallah, tak dapat kita bayangkan. Fiha sururum marfu'ah, dalam syurga itu ada surur marfu'ah. Surur ni jamak kepada sari. Di sari ni katil lah, maksudnya tempat duduk. Tempat-tempat duduk dia bukan, dia macam sofa lah, sofa yang besar yang kita bukan sekadar boleh duduk, kita boleh lonjor kaki, boleh itu surur lah kan, sarir kan. Maksudnya ada tempat-tempat duduk dalam syurga marfu'ah yang tinggi, subhanallah. Ada tempat-tempat duduk syurga, dalam syurga ni yang tinggi, dihiaskan dengan batu zabarjat, dengan batu intan, permata, semualah emas, intan, permata, semua cantik tempat-tempat duduk dalam syurga. Dalam syurga dia ada tempat lepak. Senang fahamlah tempat lepak ahli syurga ni. Dia antara yang dilakukan oleh ahli syurga ni adalah mereka duduk bersembang. Duduk bersembang. Ahli neraka dia tak ada sembang. Ahli neraka dia azab dalam neraka, walaupun dalam neraka tu ramai, tapi mereka tak boleh bersembang sesama mereka. Dikurung seorang-seorang. Ahli neraka ni berbeza dengan syurga ni, mereka boleh bersembang. Okey, dah masuk azan isyak insya-Allah. Jadi sekadar tu saja. Jadi kita sambung insya-Allah di kuliah akan datang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.